Yang ketiga, yang akhirnya, ialah berkaitan dengan kos sara hidup, rakyat. Semalam diumumkan 11 langkah yang disebut oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, iaitu antaranya ialah mengurangkan 10% allowance kerajaan menteri dan juga timbalan menteri, begitu juga dengan pegawai-pegawai tinggi, dan juga beberapa lagi sebanyak 10 langkah-langkah yang lain. Saya melihat bahawa pengumuman ini lebih kepada nak meredakan kemarahan rakyat, supaya dilihat bahawa pemimpin juga paksa mengurangkan perbelanjaan mereka pada 2014 ini kerana nak menggambarkan seolah-olah hanya kebersamaan dengan denyut nadi rakyat. Saya nak katakan bahawa pengurangan 10% allowance kerajaan ini langsung tidak menjejaskan perbelanjaan seorang menteri maupun seorang timbalan menteri, apatah lagi seorang Perdana Menteri dengan timbalan Perdana Menteri. Tetapi kenaikan antara 10 hingga 30% kos sara hidup kita ini meningkat, ini memberikan kesan yang sangat besar kepada masyarakat dan rakyat dalam negara kita. 10%, saya tak tahulah, sebab kerajaan tak pernah umum berapa allowance kerajaan menteri dan timbalan menteri. Mereka tak pernah umum sama ada ini sebagai OSA ataupun tidak, tetapi dianggarkan sebulan lebih kurang 10,000 allowance kerajaan. Kalau 10% berapa? 1,000, tinggal lagi 9,000. 9,000 masuk poket. Masuk poket bagi saya, masuk poket. Itu allowance kerajaan tiap-tiap bulan. Ada satu lagi allowance kerajaan, ialah allowance kerajaan untuk perbelanjaan sambutan Hari Raya. Untuk seorang Perdana Menteri 1 juta. 1 juta dia boleh claim. Untuk seorang timbalan Perdana Menteri 850,000. Itu zaman Tun Dr. Mahathir. Jawapan bertulis daripada kerajaan kepada saya. Itu zaman Tun Dr. Mahathir, zaman tahun 1999. Seorang Perdana Menteri boleh berbelanja untuk sambutan rumah terbuka Aidilfitrinya 1 juta. Dia boleh claim daripada kerajaan. Itu kerajaan. Timbalan Perdana Menteri 850,000. Kalau ini 10%, 1 juta 10%, dia ada lagi 900,000. Jadi dia tidak memberikan kesan. Malah sebaliknya bagi saya bahawa sepatutnya allowance kerajaan ni tak perlu kepada seorang timbalan Perdana Menteri dan juga menteri-menteri dan timbalan menteri, tak perlu. Sebab bagi saya bahawa orang yang meraihkan mereka, bukan mereka yang meraihkan orang. Dan sebarang perbelanjaan di pejabat dan sebagainya, semua itu adalah dalam urusan kepejabatan mereka. Kalau balik ke kawasan dan sebagainya, mereka melawat ataupun bertemu dengan mana-mana tetamu mereka, saya fikir bahawa yang meraihkan bukannya mereka, tetapi ialah tetamu mereka, meraihkan mereka di hotel besar 5 bintang yang ada dalam negara kita. Jadi saya fikir bahawa allowance kerajaan itu sendiri sudah tidak menjadi keperluan kepada seorang Perdana Menteri ataupun timbalan Perdana Menteri maupun seorang timbalan menteri. Jadi bagi saya bahawa pengurangan 10% itu tidak memberikan apa-apa kesan. Dia kata masuk poket, semua masuk poket. Dia tak memberi kesan kerana dia tak cukup duit, terpaksa top up duit dia sendiri pula untuk nak raih orang, nak jamu orang, nak belanja tetamu mereka. Tidak beri kesan. Tetapi 10 hingga 30% peningkatan kos sara hidup, iaitu berkaitan ekoran daripada kenaikan harga minyak, harga gula, tarif elektrik, tol bakal naik dan sebagainya. Ini memberikan kesan yang sangat besar kepada kehidupan rakyat. Jadi sebab itu saya anggap bahawa ini merupakan satu yang hanya bersifat untuk meredakan kemarahan rakyat, untuk menunjukkan seolah-olah kerajaan begitu simpati dengan rakyat dan sebagainya. Jadi saya fikir bahawa belanja berhemah yang ditunjukkan oleh kerajaan suatu yang hanya bersifat sementara. Sebab belanja berhemah selepas daripada belanja boros. Setelah dia boros, orang marah, dia tunjuk dia nak belanja berhemah dalam kadar yang terlalu kecil.
nak dibandingkan dengan keborosan. Dia kata tak nak ambil konsultan. Kenapa sekarang bila tak ada duit baru fikir tak nak ambil konsultan, sedangkan dulu waktu ada duit dia habis kepada konsultan di luar negeri, APCO dan sebagainya, bayar. Baru ini dia bayar kepada konsultan berkaitan dengan pendidikan. Dia bayar kepada konsultan daripada luar. Kenapa perlu dibayar kepada mereka? Jadi kerajaan dia perlu berfikir bahawa bukan kita berjimat waktu kita dah tak ada duit. Kita perlu berjimat di waktu kita ada duit, supaya itulah untuk simpanan pada masa yang akan datang. Sekarang dah tak ada duit, nak berjimat apa? Jadi sebab itu bagi saya bahawa suatu yang tidak langsung menunjukkan kerajaan begitu berhemah dalam perbelanjaan mereka, tapi sebaliknya akan timbul pula satu hari nanti dia akan terus berbelanja, berperangai sedemikian seperti mana yang telah pernah ditunjukkan dalam satu perkeliling sebelum daripada ini, yang ditunjukkan oleh pihak keputusan yang telah dibuat sebelum ini, isu pengurangan kos ini dalam tahun, kalau tak silap ingatan saya, ialah pada 2008 lagi sudah ada satu perkeliling untuk mengurangkan perbelanjaan awam. Ini perkeliling Kementerian Keuangan, perkeliling perbendaharaan bilangan 9 tahun 2008. Dah ada. Tetapi sepanjang daripada 2008 itu, kerajaan tidak pernah mengamalkan perbelanjaan berhemah. Jadi termasuk pengurangan allowance kerajaan sebanyak 10% daripada tahun 2008. Daripada tahun 2008. Sekarang dia nak bohong rakyat. Dia kata, oh ini satu. Dia dah umum, maknanya lepas 2008, sekejap saja lepas tu bagi full balik. Kemudian bila orang komplain, akan keluar pula perkeliling baru. Ini perkeliling 2008, allowance kerajaan, perjalanan ke luar negara, kemudian kaki tangan baru, pengujian jawatan-jawatan baru itu yang tidak menjadi keperluan akan dibekukan. Ini perbelanjaan ke luar negara. Menteri layak hanya membawa 3 pegawai kementerian semasa tugas di luar negara. Ini antara termasuk allowance kerajaan ini 10% sejak daripada tahun 2008. Jadi apa yang dia nak umum sebagai satu benda yang seolah-olah hanya menunjukkan bahawa kerajaan nak umum, seolah-olah dia tak sedang ada perkeliling, sudah ada sejak daripada tahun 2008. Maknanya dia telah bohong rakyat. 2008 ni dia dah bohong rakyat, sekali lagi dia nak bohong rakyat pada sambutan 2014 yang saya anggap sebagai tahun lapang untuk rakyat. Tahun lapang untuk rakyat kena ikat perut. Jadi ini saya lihat bahawa satu sandiwara politik semalam itu sebelah langkah hanyalah sebagai satu sandiwara politik Perdana Menteri untuk nak meredakan kemarahan rakyat dalam negara kita. Itu saja. Kalau ada Datuk Amiruddin nak tahu pasal insaniah apakah? Ini perkeliling keuangan. Bukan perkeliling keuangan. Kementerian Keuangan, perkeliling perbendaharaan bilangan 9 tahun 2008. Dia punya kepala surat itu BS dalam kurungan 29.00.202 palang 2 sengkang 1 dalam kurungan SK sengkang 2 JD sengkang JD.6 dalam kurungan 39. Ini perkeliling. Banyak yang ditandatangan oleh pada waktu itu Tan Sri Dr. Wan Abdul Aziz Abdullah, Ketua Setiausaha Perbendaharaan, 9 Jun 2008. Salinan
Surat ini kepada Ketua Setiausaha Negara, Ketua Audit Negara, Akauntan Negara, Setiausaha Kerajaan Negeri, Pegawai Keuangan Negeri. Tarikh kuat kuasa, penggiling ini berkuat kuasa serta-merta mulai tarikh ianya dikeluarkan. Ini 2008.